الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستهديه ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا أعضاء ولا هيئة ولا صورة ولا شكل ولا جهة ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita bertemu di tempat yang penuh barakah ini, tuan-tuan. Maka mari sama-sama kita niatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis pada malam ini. Dan jangan lupa, tuan-tuan, untuk sama-sama kita berniat beriktikaf dalam masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pengajian kita, tuan-tuan, pada membahaskan kitab Aujazul Mukhtasarat fi ilmi al-hali ala madhhab as-sadati syafi'iyah. Di antara perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya, tuan-tuan, adalah beriman dengan mizan. Beriman dengan al-mizan, yaitu timbangan amalan. Kemudian as-sirat, yakni titian siratul mustaqim. Kemudian syafa'ah. Kemudian neraka, syurga, dan keberkekalan dalam neraka dan syurga. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu daripada perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya adalah beriman dengan mizan. Kata ulama, wal mizanu haqq. Dan bermula mizan itu, yakni timbangan amalan tersebut, ia adalah satu perkara yang benar. Wa huwa kamizanid dunya lahu qasabatun wa amudun wa kaffatan. Kaffatun lil hasanati wa kaffatun lis sayyiat. Tuzanu bihi al-a'malu yawm al-qiyamah.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mizan itu tuan-tuan ataupun timbangan amalan itu, kata ulama, kamizanid dunya, ia seperti mizan ataupun timbangan amalan yang berada di atas dunia ini tuan-tuan. Yang mana kalau dalam bahasa lama tuan-tuan namanya dipanggil sebagai kati. Kati. Ia terdiri daripada sebatang tiang yang tegak, kemudian satu lagi yang melintang, dan ada dua kaffah, ada dua tapak. Kaffatun lil hasanati wa kaffatun lis sayyiat. Satu tapak akan diletakkan di atasnya itu amal-amal kebaikan yang telah dilakukan oleh seseorang hamba. Wa kaffatun lis sayyiat, dan satu tapak lagi tuan-tuan diletakkan padanya amal-amal kejahatan. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agaknya tuan-tuan amal kebaikan, amal-amal yang telah kita lakukan di atas dunia ini tuan-tuan ditimbang pada hari tersebut. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, amalan-amalan yang dilakukan oleh kita tuan-tuan akan dijelmakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam bentuk jisim yang ia boleh ditimbang. Allah Subhanahu wa taala akan jelmakan amalan-amalan yang kita lakukan ketika di atas dunia ini, tidak kira sama ada amalan itu adalah amal kebaikan ataupun amal kejahatan, dalam bentuk jisim yang mana ia boleh ditimbang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu diletakkan amal kebaikan yang telah kita lakukan tuan-tuan di atas satu kaffah, di atas satu tapak, dan amal kejahatan yang kita lakukan tuan-tuan di atas satu tapak yang satu lagi. Kemudian kata ulama, walladzi yatawalla waznaha Jibril wa Mikail, dan yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut untuk menimbang amal-amal yang dilakukan oleh manusia adalah dua malaikat. Yang pertama Jibril ataupun Jibril alaihi salam, yang kedua adalah Mikail. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua malaikat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa tuan-tuan? Untuk melakukan timbangan terhadap amalan yang dilakukan oleh anak Adam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, faman rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi fahuwa min ahli an-najat. وَمَنْ تَسَاوَتْ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّئَاتُهُ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّجَاةِ أَيْضًا وَلَكِنَّهُ أَقَلُّ رُتْبَةً مِنَ الطَّبَقَةِ الْأُولَى وَأَرْفَعُ مِنَ الثَّالِثَةِ. Tentunya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ditimbang amalan tersebut bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman tuan-tuan, ada tiga keadaan bagi mereka. Keadaan yang pertama adalah amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh mereka itu ternyata lebih berat daripada amal-amal kejahatan yang dilakukan oleh mereka. Maka golongan yang pertama ini tuan-tuan, yang kebaikannya itu, amal-amal kebaikannya itu lebih berat daripada amal kejahatan, akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga tanpa azab. Masuk dalam syurga tuan-tuan tanpa azab. Sungguh beruntung tuan-tuan orang yang seperti ini. Kemudian keadaan yang kedua tuan-tuan, tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Mereka ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama timbangan amal kebaikan dan amal kejahatan mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Golongan yang kedua ini tuan-tuan, mereka ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagar syurga.
untuk satu tempoh yang tertentu, kemudian tuan-tuan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Yakni dalam arti kata yang lain, mereka juga tuan-tuan nasib mereka lebih kurang sama seperti golongan yang pertama. Dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga tanpa azab. Cuma tinggal lagi tuan-tuan dari sudut martabat mereka yang sama amal kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukannya itu kurang sedikit dari sudut martabat dan kedudukannya berbanding Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, golongan yang pertama, yang mana mereka ini kebaikan mereka yang mereka lakukan lebih berat daripada kejahatan yang telah mereka lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kemudian kata ulama, wa man rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi fa huwa tahta masyiatillah. In sya'a 'adzabahu wa in sya'a ghafara lah. Adapun keadaan yang ketiga tuan-tuan, orang-orang yang beriman apabila ditimbang amal kebaikan dan kejahatan yang telah mereka lakukan, ternyata tuan-tuan amal-amal kejahatan yang telah mereka lakukan ketika di atas dunia lebih banyak atau lebih berat berbanding amal-amal kebaikan yang telah mereka lakukan ketika di atas dunia. Subhanallahil azim. Bila ditimbang amalan orang tersebut, ternyata amal kejahatan yang dilakukannya itu lebih berat daripada amal-amal kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, fahuwa tahta masyiatillah. Orang yang seperti ini ia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lah. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki bagi orang tersebut diampunkan dosanya, maka nescaya akan diampunkan dosa-dosanya tersebut tuan-tuan, lalu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga akan orang tersebut. Adapun tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, ada juga di kalangan mereka tuan-tuan yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tempoh yang tertentu, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka untuk satu tempoh yang tertentu, kemudian tuan-tuan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tuan-tuan. Golongan yang ketiga ini, yakni golongan yang kejahatannya lebih berat daripada kebaikan, mereka ini terpecah pula kepada dua keadaan. Keadaan yang pertama, mereka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kampunan bagi mereka, lalu mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa azab. Adapun ada di sebahagian di kalangan mereka tuan-tuan yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka untuk satu tempoh yang tertentu, kemudian mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tiga keadaan bagi orang-orang yang beriman tatkala amal-amal yang telah mereka lakukan ketika di atas dunia ditimbang oleh malaikat Jibril dan Mikail dengan menggunakan mizan yang kita sebutkan tadi tuan-tuan. Wa ammal kafiru fatarjahu kaffatu sayyiatihi la ghaira li'annahu la hasanata lahu fil akhirah li'annahu ut'ima bihasanatihi fid dunya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang kafir, orang-orang kafir tuan-tuan, ternyata
amal kejahatan yang mereka lakukan itu, tuan-tuan, ternyata lebih berat. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada langsung amal-amal kebaikan yang telah mereka lakukan yang mana ditimbang di atas tapak yang satu lagi. Yani tuan-tuan, bila ditimbang amal mereka, yang hanya ada adalah amal kejahatan, amal kebaikan tak ada. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab mereka ketika di atas dunia di kalangan orang-orang yang kafir. Ketika mana di atas dunia mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sedangkan tuan-tuan, syarat untuk seseorang itu diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Mafhum daripada ayat tersebut, barang siapa yang melakukan amal saleh di kalangan laki-laki dan wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman kepada Allah, lalu mereka inilah yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, dan dan mereka itu tidak akan sekali-kali dizalimi pada hari qiyamah. Walau sedikit pun tidak akan dianiayai dan tidak akan dizalimi. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka difahami di sini, tuan-tuan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali, syarat diterima sesuatu amal yang dilakukan oleh seseorang insan, yakni amal-amal kebaikan yang dilakukannya, syarat yang paling dasar, yang paling utama, tuan-tuan, hendaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ada sebagian manusia, tuan-tuan, Masya Allah, siangnya membaca Al-Quranul Karim, malamnya pula, tuan-tuan, siangnya membaca Al-Quran dan berpuasa, puasa sunat, malamnya, tuan-tuan, bangun untuk melakukan qiyamul lail. Akan tetapi, tuan-tuan, dalam hatinya dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala duduk bersemayam di atas arasy, atau dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit dengan zatnya, atau dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir dengan zatnya, atau dia meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya berada di hadapannya tatkala dia melakukan sujud di dalam solat. Wal iyazu billahi min dzalik. Kesemua pegangan dan akidah-akidah tersebut, kepercayaan tersebut, ternyata, tuan-tuan, bercanggah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab apa, tuan-tuan? Akidah yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan di luar sana, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara yang besar seumpama gunung, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara-perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perkara-perkara yang kecil seumpama semut dan habuk, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara-perkara yang kecil. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang berada di dalam alam ini, termasuklah diri kita, dan segala perbuatan yang kita lakukan, sama ada baik ataupun buruk, taat ataupun maksiat, iman ataupun kufur, namun Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Makhluk ini, tuan-tuan, diliputi oleh arah yang 6.
Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak diliputi oleh arah yang enam. Maka tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala di kanan kita ataupun di kiri kita. Tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan kita ataupun di belakang kita, dan tidak dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu di atas kita ataupun di bawah kita. Maha suci Allah daripada diliputi oleh arah yang enam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, namun Allah Subhanahu wa taala ada tanpa bertempat. Allah Subhanahu wa taala bukanlah ia duduk bersemayam di atas arash seperti mana dakwaan golongan Yahudi. Allah Subhanahu wa taala bukan berada di langit, kerana langit itu adalah tempat bagi golongan para malaikah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di langit, maka ini bermakna Allah Subhanahu wa taala bersesak-sesak dengan golongan para malaikah di langit. Wal iyadzu billahi min dzalik. Dan ini tuan-tuan adalah satu perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala berada di bumi, maka nescaya Allah taala sama dengan kita. Sebab kita berada di bumi. Nescaya Allah Subhanahu wa taala sama dengan lembu, sama dengan monyet, sama dengan tapir dan sebagainya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Sedangkan tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-11 dari surah Asy-Syura, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Mafhum daripada ayat tersebut, tidak ada sesuatu pun yang sepertinya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka akidah kita tuan-tuan meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sesuatu pun daripada makhluk ciptaannya, walau dari apa-apa jua sudut sekalipun. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya, maka ini juga tuan-tuan berarti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dirupaparaskan dalam fikiran kita, tidak boleh digambarkan dalam fikiran kita, tidak boleh dikhayalkan dalam fikiran kita. Karena kesemua perkara yang kita boleh gambarkan dalam fikiran kita tuan-tuan, segala perkara yang boleh kita khayalkan dalam fikiran kita, kesemuanya adalah makhluk. Sama ada ia adalah sesuatu yang hakiki ataupun hanya fantasi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka oleh sebab itulah tuan-tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, pengasas kepada mazhab Hanbali, Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Mahma tasawwarta bibalik fallahu la yushbihu dhalik. Yani apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Ini tuan-tuan kaedah yang perlu kita pegang sungguh-sungguh tuan-tuan. Apa jua yang tergambar di fikiranmu, Allah tidak seperti itu. Sebab apa tuan-tuan? Karena kesemua perkara yang kita gambarkan dalam fikiran kita ini adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digambarkan, tidak boleh dikhayalkan, tidak boleh dirupaparaskan dalam fikiran kita tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Barang siapa yang cuba untuk menggambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam fikirannya, cuba untuk nak membayangkan Allah Subhanahu wa taala dalam fikirannya tuan-tuan, maka dia akan sampai kepada dua pengakhiran tuan-tuan. yakni sama ada dia sampai kepada kekufuran ataupun kesyirikan. Kufur sebab apa tuan-tuan? Sebab dia menyamakan antara Allah dan makhluk. Bila dia cuba gambarkan juga Allah Ta'ala dalam fikirannya, maka akan datang satu bayangan
yang mana dia mendakwa kononnya bayangan yang ada dalam rupa paras yang ada dalam fikirannya itu adalah Allah, sedangkan tidak. Maka tatkala dia menyamakan antara Allah dan makhluk, tuan-tuan, maka orang ini, tuan-tuan, terkeluar ia daripada Islam. Juga, tuan-tuan, dia akan sampai kepada pengakhiran, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang digambarkan dalam fikirannya. Wal iyadzu billahi min dzalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini seperti mana yang disebutkan oleh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyrak. Wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Yani cuba untuk mencari-cari, untuk mengetahui akan hakikat Allah, lalu cuba membayangkan Allah dalam fikirannya, maka ini adalah satu kekufuran dan satu kesyirikan. Tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang itu perbahasan berkaitan dengan mizan. Okey, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, timbangan amalan yang diwakilkan untuk menimbang amalan bagi manusia pada hari akhirat kelak adalah Jibril dan Mikail, orang-orang yang beriman, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, keadaan mereka sama ada tiga keadaan. Sama ada yang pertama, kebaikan yang mereka lakukan lebih berat daripada kejahatan. Yang kedua, kebaikan dan kejahatan sama. Dan yang ketiga, kejahatan lebih berat daripada kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang pertama yang kebaikannya lebih berat daripada kejahatan akan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam syurga tanpa azab. Golongan yang sama timbangan amalan kebaikan dan kejahatannya pula, tuan-tuan, mereka ini disebutkan sebagai ahlul a'raf. Mereka akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagar syurga untuk satu tempoh yang tertentu. Kemudian mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Yakni dalam arti kata yang lain, mereka bukanlah golongan yang terawal masuk syurga. Mereka masuk syurga juga, tuan-tuan, tapi lewat sedikit daripada golongan yang pertama. Adapun golongan yang ketiga yang sama timbangan amal kebaikan dan kejahatannya itu, tuan-tuan, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, mereka ini terpecah pula kepada dua keadaan. Yang pertama, keadaan yang pertama diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga tanpa azab. Dan yang kedua, tuan-tuan, tidak diampunkan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka untuk satu tempoh yang tertentu. Kemudian setelah itu dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Adapun orang-orang kafir, tuan-tuan, tidak ada sebarang kebaikan yang berada di atas tapak untuk ditimbang amal kebaikan padanya, sedangkan, tuan-tuan, yang hanya ada adalah amal-amal kejahatan semata-mata. Wal iyadzu billahi min dzalik. Jadi, tuan-tuan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan mizan. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga di antara salah satu daripada perkara-perkara yang wajib kita beriman dengannya juga, tuan-tuan, adalah as-sirat. Was-siratu haqqun, dan bermula sirat itu, tuan-tuan, ialah satu perkara yang benar adanya, yakni wajib beriman dengannya. Wa huwa jisrun naridun mamdudun ala jahannam taridu alaihi al-khalaiq. Yang mana as-siratul mustaqim ini, tuan-tuan, ia adalah sebuah jambatan, yang mana jambatan itu, tuan-tuan, ia arid ini maksudnya lebar. Dan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia direntang di atas jahannam, yang mana, tuan-tuan, satu hujungnya itu berada di ardun mubaddalah, bumi yang diganti,
Dan satu lagi hujung bagi jambatan tersebut tuan-tuan berada di satu kawasan yang menghala ataupun yang setelahnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesemua manusia tuan-tuan akan menyeberangi titian siratul mustaqim tersebut, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di kalangan mereka tuan-tuan, kalau orang kafir, subhanallahil azim, apabila mereka meletakkan saja kaki mereka di atas titian tersebut untuk nak berjalan, langsung mereka tergelincir tuan-tuan, tergelincir lalu jatuh daripada jambatan tersebut. Lalu malaikat akan mengambil mereka lalu dihumbankan ke dalam neraka, wal iyadzu billahi min zalik. Titian siratul mustaqim ni tuan-tuan, kata ulama, aridun wa amlas. Ia adalah satu jambatan yang mana yang arid, yakni yang lebar, akan tetapi tuan-tuan sangat licin dan menggelincirkan. Yang memperjalankan seseorang itu ketika di atas titian siratul mustaqim adalah amalannya, bukan kekuatan fizikal yang ada pada tubuh badannya. Yang memperjalankan seseorang hamba itu ketika mana menyeberangi titian siratul mustaqim adalah amal-amal yang telah dilakukannya dahulu ketika di atas dunia, bukan kekuatan fizikal yang ada pada tubuh badan ataupun jasadnya itu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ada di kalangan orang-orang yang beriman tuan-tuan, keadaan mereka itu berbilang-bilang. Ada yang menyeberangi titian siratul mustaqim tanpa kaki mereka itu mencecah titian sirat. Yani mereka terbang di atas titian sirat, lalu kaki mereka tidak mencecah di atas titian siratul mustaqim. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian di kalangan orang-orang yang beriman yang mana mereka menyeberangi titian siratul mustaqim dalam keadaan kaki mereka menapak di atas titian sirat tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagi orang-orang mukmin yang menyeberangi titian siratul mustaqim dalam keadaan kaki tidak mencecah di atas titian sirat, sebahagian di kalangan mereka tuan-tuan menyeberangi titian sirat tersebut, kata ulama, kal barqil khatif, seperti kilat yang menyambar, petir yang menyambar, yakni sepantas kilat, zap, terus dah sampai hujung sana. Dan ada tuan-tuan sebahagian di kalangan mereka, man yamurru katarfati ainin, yang menyeberangi titian sirat itu seperti pantas, begitu pantas, katarfati ain, yakni seperti kelipan mata, satu kelipan mata. Subhanallahil azim, sangat-sangat pantas. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menyeberangi titian sirat dalam keadaan kaki mereka mencecah titi tersebut tuan-tuan, ada beberapa keadaan. Ada yang merangkak, ada yang berjalan, dan ada juga yang bergerak dengan menggunakan perut mereka. Yakni mereka mengisot ataupun menyuluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang telah kita sebutkan tadi, titian siratul mustaqim itu pada hakikatnya ia satu titian yang lebar. Tidaklah seperti yang masyhur dinukilkan di kalangan masyarakat tuan-tuan, bahawa
ia lebih halus dari sehelai rambut yang dibelah 7, dan ia lebih tajam daripada mata pedang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sahih disandarkan kepada baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi tuan-tuan, ia merupakan ucapan bagi seorang sahabi yang namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Sifat as-siratul mustaqim yang biasa kita dengar tuan-tuan, ia lebih halus daripada selai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang tuan-tuan, itu bukan datang daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tuan-tuan, ucapan itu kembali kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mana ia adalah salah seorang di kalangan sahabi. Akan tetapi tuan-tuan, maksud yang dikehendaki daripada perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, yang mana beliau menyifatkan as-siratul mustaqim itu lebih halus daripada selai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang, yang dikehendaki daripada ucapannya tersebut tuan-tuan adalah menyeberangi titik yang siratul mustaqim itu adalah satu perkara yang sangat-sangat bahaya, sangat bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kata ulama, wa innamal muradu bidzalik anna khatarahu azim, dan yang dikehendaki daripada perkataan Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah khatarahu azim, bahaya ketika menyeberangi titik yang sirat itu tuan-tuan sangat-sangat hebat, sangat-sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di tepi ataupun di sisi titian tersebut tuan-tuan, kata ulama, ada kalalib. Kalalib yakni seumpama cangkuk. Yang mana cangkuk itu tuan-tuan, dia standby. Kalau ada di kalangan orang-orang yang beriman yang tergelincir jatuh daripada jambatan tersebut, maka cangkuk ini tuan-tuan akan menyambar. Bila mukmin itu jatuh daripada jambatan, cangkuk itu akan menyambar tuan-tuan mukmin tadi ini, lalu diangkat dan diletakkan semula di atas titian siratul mustaqim untuk dia meneruskan perjalanan. Di tepi titian siratul mustaqim itu tuan-tuan, di sisinya itu ada kalalib, ada cangkuk-cangkuk yang mana ia standby. Kalau ada orang-orang yang beriman yang tergelincir, tak kala menyeberangi titian siratul mustaqim tersebut lalu jatuh, maka kalalib ataupun cangkuk-cangkuk inilah tuan-tuan yang akan menyambar mukmin-mukmin tersebut, lalu diletakkan semula di atas titian siratul mustaqim untuk mereka menyambung perjalanan mereka menyeberangi titian siratul mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bila kita mendengar tentang titian siratul mustaqim ni tuan-tuan, ia adalah sebuah jambatan yang direntang di atas Jahannam, menghubungkan di antara bumi yang diganti dan satu kawasan yang setelahnya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah satu jambatan yang begitu arid, yang begitu lebar, akan tetapi sangat licin dan menggelincirkan. yakni menyeberangi titian siratul mustaqim ini tuan-tuan, ia adalah satu momen yang sangat-sangat bahaya, sangat-sangat berisiko. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seperti mana yang kita sebutkan tadi, yang memperjalankan seseorang hamba tatkala dia menyeberangi titian sirat tersebut adalah amal-amal yang telah dilakukannya ketika di atas dunia. Kalau banyak amal kebaikan dan ketaatan yang dilakukan sewaktu di atas dunia, maka mudahlah tuan-tuan urusannya untuk menyeberangi titian sirat tersebut. Akan tetapi tuan-tuan,
Jika sedikit amal kebaikan yang telah yang dilakukan ketika di atas dunia, bahkan banyak pula tuan-tuan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan ketika di atas dunia, dan dia mati pula tuan-tuan sebelum sempat bertaubat kepada Allah, maka sudah tentu tuan-tuan keadaannya tak kala menyeberangi titik yang sirat itu sangat-sangat bahaya dan sangat-sangat berisiko tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tuan-tuan dengan keberkatan majlis ilmu yang kita adakan pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala makbulkan hajat-hajat dunia dan hajat-hajat akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan dunia dan urusan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita semua daripada belenggu hutang. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua dalam iman. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan terhadap penyakit-penyakit yang kita alami zahir dan batin. Penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, pasangan kita, jiran tetangga kita, ibu ayah kita, tuan-tuan serta guru-guru kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan dan ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan kita semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas iman, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita semua dalam syurga Firdaus, seperti mana Allah Ta'ala himpunkan kita pada malam ini bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahlil 3 kali tuan-tuan, dan kita selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أكرمكم الله.